Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Okey, hari ini kita nak belajar pelajaran ibadat darjah 2. Jadi untuk awak semua, bagi kitab-kitab darjah 2 bagi tahun ni, tahun 2021, awak semua dah mula kitab baru. Dah mula kitab baru. Jadi apa yang saya buat ni untuk awak, saya harap awak dengar, awak faham baik-baik apa yang saya ajar. Kemudian di hujung pelajaran nanti ada soalan-soalan yang awak kena buat di rumah. Jadi kalau nak rujuk kitab ibadat, boleh buka pada link yang saya bagi pada mak ayah awak, boleh tanya sebagai rujukan. Ataupun juga awak boleh, kalau ada mak ayah awak dah print out, awak boleh tengok sebagai rujukan. Ni kitab ibadat. Nanti naik sekolah nanti, baru awak akan dapat kitab yang betul lah. Dapat muka depan yang cantik, macam kitab darjah 1 tu lah. Jadi untuk hari ni yang kita nak belajar adalah tajuk yang pertama, kitab ibadat darjah 2 ialah najis. Okey, najis. Kita tengok pada slide yang saya buat. Okey, apakah dia najis? Semua orang maklum Orang maklum, orang tahu bahawa najis tu ialah tai lah. Tai. Ya ke? Najis tu apa? Benda yang kotor. Baik, kita baca sama-sama. Saya baca, kemudian awak ikut. Pengertian najis. Erti najis pada istilah syarak ialah benda-benda kotor yang boleh membatalkan solat, seperti darah, muntah dan sebagainya. Jadi dekat sini, apakah dia erti najis? Erti najis pada istilah syarak ialah benda-benda yang kotor yang boleh membatalkan solat, seperti darah, muntah dan sebagainya. Pengertian najis pada syarak ni adalah benda-benda yang kotor. Bila terkena pada baju kita, bila terkena pada kulit kita, bila terkena pada diri kita, maka perkara tu boleh membatalkan solat kita. Maka benda tu boleh merosakkan air sembahyang kita. Dan ada juga najis-najis yang bila kena pada tubuh badan kita, maka sembahyang kita tak batal. Maka air sembahyang kita tak batal. Macam pelik kan? Ya ke ustaz ni? Betul ke ustaz ni kan? Jadi tak apa, kita tengok slide yang seterusnya. Okey. Kita tengok benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Ini adalah ada 10 benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Ini contoh. Bila benda kotor ni kena pada baju kita, bila benda kotor ni kena pada tangan kita, kulit kita, bila benda kotor ni kena pada bahagian tubuh badan kita, maka dihukumkan najis. Apabila terkena, maka batallah air sembayangnya, maka tak boleh solat lah. Contoh yang pertama apa? Baik, ikut saya. Darah. Tahu darah tu apa? Ini contoh blood. Darah tu contohlah kita terkena pisau di tangan dan sebagainya, maka keluar darah. Bila keluar darah dekat tangan, maka secara automatik kita punya air sembahyang batal, tak boleh sembahyang. Contoh kena darah dekat baju kan, kena darah dekat baju, apa yang kita kena buat? Boleh ke sembahyang? Tak boleh. Jadi kalau ada darah dekat tangan, maka kena bersihkan dulu darah tersebut hingga ianya tidak terkeluar darah. Kemudian tampalkanlah dengan kain atau apa-apa yang boleh menutupi darah tersebut, supaya ianya tidak terkeluar ketika kita sengah solat. Jika darah terkena pada baju, macam mana pula? Maka baju tersebut tidak boleh digunakan. Kena tukar baju lain. Tukar baju lain baru boleh solat. Baik, yang kedua, ikut saya. Nanah. Apa dia nanah? Nanah tu dia ada sekali dengan darah. Ini contoh. Ini contoh.
Tengok pada permukaan muka orang ni. Ni. Yang bengkak yang kuning-kuning ni ialah nanah. Benda yang kotor. Darah dan nanah ni adalah benda yang kotor. Sama juga. Jika terkena pada muka macam ni, luka muka dia. Luka muka dia, maka macam ni hukum dia najis. Bila nanah ni kita kesat kat baju ke dan sebagainya, maka dia tidak boleh melakukan solat. Dia kena bersihkan ni nanah dia, kena bersihkan darah dia. Seterusnya yang ketiga, muntah. Ikut ustaz. Muntah. Apa dia muntah? Ni contohlah muntah. Makan-makan, loya tekak, demam ke apa, muntah. Muntah terkena baju. Boleh ke buat semayang? Tak boleh, sebab dia najis. Tapi kalau muntah tak kena baju, tapi muntah dekat singki je, boleh ke semayang? Boleh lah, sebab tak kena pada pakaian yang kita nak melakukan solat. Kemudian yang keempat, ikut ustaz, bangkai. Sebut lagi sekali, bangkai. Tengok ni contoh bangkai ni. Tengah langgang ni, apa benda ni? Lembu ni. Lembu ke babi ni? Tak tahu ni. Saya tak nampak ni. Jadi ini contoh bangkai. Bila bangkai ni, contohlah bangkai ni kita terkena pada kulit bangkai ni. Contoh, kita termasuk dalam air bangkai ni. Kemudian baju kita meresap dengan air bangkai, busuk kan? Busuk. Jadi hukumnya najis. Sama ada darah daging bangkai tersebut terkena baju kita ke, sama ada kotoran bangkai tersebut terkena pada pakaian kita ke, sama ada bau tersebut, bau bangkai tersebut terkena pada badan kita ke dan sebagainya, ia tetap dihukumkan najis. Bangkai ni contohlah lembu, lembu ke, kambing ke, ayam ke dan sebagainya yang tidak disembelih kemudian mati. Contoh banjir baru-baru ni kan. Kemudian lemas ayam ke, kambing ke, lembu ke, jadi bangkai, tak sempat disembelih. Jika binatang tersebut binatang yang halal dimakan, tidak disembelih dan mati, maka bangkai hukumnya adalah najis. Boleh makan ke? Tak boleh dimakan. Baik, seterusnya. Ni confirm lah najis yang sangat-sangat berat. Nanti kita belajar ada 3 najis, mukhaffafah, mutawasitah, mughallazah. Apa ni yang seterusnya ni? Anjing. Ikut ustaz. Anjing. Apa dia? Anjing. Apa dia anjing ni? Okey. Anjing ni, anjing lah. Anjing yang kita nampak belakang rumah kita tu. Jika terkena gigit anjing, contohnya air liurnya terkena pada pakaian kita, maka itu dah dikira sebagai najis mughallazah, dah dikira samak dan sebagainya. Itu dikira pada tajuk yang lain. Nanti saya akan ajar. Tajuk lain nanti saya akan ajar apa dia. Tapi anjing, kemudian seterusnya ialah babi. Dua benda ni, dua binatang ni adalah merupakan binatang yang sangat berat, yang tidak boleh kita pegang, yang tidak boleh kita makan, yang tidak boleh kita sentuh dan sebagainya. Hukumnya ialah najis. Kalau boleh nampak lari. Jangan sibuk, comelnya babi ni nak pegang lah. Jangan macam tu. Comelnya anjing ni nak pegang lah. Jangan. Agama Islam ajar supaya kita tidak boleh sentuh anjing dan juga babi. Okey, seterusnya. Arak. Arak. Apakah dia? Benda kotor yang dihukumkan najis ialah arak. Tahu arak? Air arak. Air arak ni orang istilahkan dia sebagai air kencing setan. Air arak ni ialah hukum dia najis. Maka boleh minum ke? Tak boleh minum sama sekali. Haram hukumnya. Dan najis sama juga jika arak ni terkena percikan di baju kita ke apa ke dan sebagainya, macam mana yang saya sebutkan tadi sebelum-sebelum ni, maka hukum dia ialah najis. Kemudian seterusnya ialah air kencing. Ini contoh air kencing bayi. Air kencing bayi ni ialah air kencing bayi lelaki, merupakan air kencing yang paling ringan hukum bagi hukum bagi hukum najis. Tapi tu nanti. Tak kiralah air kencing bayi ke, air kencing awak ke, air kencing kucing ke, air kencing apa-apa air kencing lah.
maka hukum dia ialah najis. Terkena baju awak, adik awak tukar pampers adik awak, terkena baju awak. Boleh ke semayang? Tak boleh. Ada kaedah-kaedah dia. Tu tajuk lain, nanti saya ajar. Tapi sekadar awak maklum, air kencing adalah hukum dia najis. Seterusnya, ni tahi manusia. Tahi manusia ni tak kira lah tahi awak ke, tahi adik awak ke, tahi manusia lah. Terkena, contoh terkencit dalam seluar. Tak tahan nak terberak, terkencit dalam seluar. Macam mana nak buat ni? Nak semayang boleh? Ya tak boleh. Kena sucikan dia, kena bersihkan dia, kena tukar seluar lain. Yang dah kena najis tu kena ganti, kena basuh. Tak boleh, hukum dia adalah najis. Seterusnya, tahi haiwan. Contoh paling terdekat adalah kucing. Tengok kucing ni comel je. Tapi rupanya dia tengah berak. Lepas-lepas dia berak tu, dia tak jilat buntut dia. Contoh, lepas tu kucing tu datang pula dekat awak. Datang gerik-gerik. Gesek-gesek dekat awak. Buntut dia tergesek dekat tangan awak. Tergesek dekat baju awak. Maka ada najis kucing. Ada bau, ada warna, ada rasa pula. Alamak. Maka hukum dia najis. Basuh, tak payah sibuk nak pakai lagi baju tersebut. Maka hukum dia adalah najis. Okey, itu yang 10. Itu adalah hukum benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Kita ulang balik. Ada 10. Apa dia? Yang pertama, darah. Yang kedua, nanah. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, bangkai. Yang kelima, anjing. Yang keenam, babi. Yang ketujuh, arak. Yang ke-8, air kencing. Yang ke-9, tai manusia. Yang ke-10, tai haiwan. Ni contoh 10 antara benda-benda yang kotor yang dihukumkan najis. Ustaz ada cakap apa dia benda-benda kotor tapi tak najis, boleh bawa semayang. Apa tu dia Ustaz? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya adalah benda-benda yang kotor yang dihukumkan tidak najis. Tengok ni. Benda-benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Apakah dia benda-benda kotor tapi hukum dia tidak najis? Baik, yang pertama ikut saya. Peluh. Ikut. Peluh. Tahu apa dia peluh? Peluh. Yang awak suka main lari-lari dekat luar pergi sekolah tu dan sebagainya. Peluh. Tu dia peluh. Contoh orang ni berpeluh. Peluh. Dia kotor. Peluh tu kotor. Tapi hukumnya tidak najis. Melainkan kalau berpeluh-peluh, lepas tu awak lari, awak jatuh, kotor, terlalu kotor, maka tak elok nak buat semayang begitu kan. Peluh contoh. Yang kedua ialah, ikut saya, air liur. Air liur. Tengok, air liur. Ni air liur ni. Macam air liur. Air liur ni benda kotor. Tapi tidak dihukumkan najis. Air liur baby ni, tengok ni. Air liur. Air liur bukannya ludah. Ludah pui gitu lain ni air ludah. Air liur. Baik, seterusnya. Lumpur, ikut saya. Lumpur. Apakah dia lumpur? Lumpur ni, nampak ni contoh ni lumpur. Air tanah bercampur dengan air, maka dia jadi lumpur lah begini contoh. Jika lumpur tersebut terkena pada pakaian, contoh naik basikal jatuh pada kawasan lopak air, berlumpur dan sebagainya, terkena baju, maka hukumnya adalah benda-benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Tapi kan tak bersih nak buat semayang. Baik, kemudian tahi telinga. Tahi telinga. Tahu tahi telinga? Yang awak suka korek telinga ni, contoh ni. Tahi telinga. Benda-benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Contoh dah korek telinga, tahi telinga terkena pada baju sedikit. Tak apa, tak ada masalah. Tengok. Seterusnya, tahi hidung. Ikut saya. Tahi hidung. Ni awak ni jenis suka yang korek hidung ya, nampak ni budak ni.
Sengih-sengih dia korek hidung, korek. Korek hidung, keluar pula tai hidung. Saya pun sama kena pegang hidungnya. Keluar pula tai hidung. Terkena pada baju kamu. Dia hukum dia tidak najis, tapi dia benda kotor. Seterusnya, hingos. Ni awak kecil-kecil ni dulu. Kalau ada hingos, bukan kerti nak buang. Tapi dia jilat hingos tu. Benda tu kotor, tapi hukumnya tidak najis. Hingos. Seterusnya, kahak. Ni kahak. Kahak ni benda kotor. Lagi-lagi sekarang ni adalah musim COVID-19. Boleh menyebabkan penyebaran penyakit jika kamu ada COVID-19. Contoh kahak. Dia batuk. Dia ludah kawan dia. Kotor benda tu, tapi hukumnya tidak najis. Kemudian, tahi mata. Tahi mata ni contoh. Biasanya terjadi tahi mata ni apabila kamu bangun daripada tidur. Tahi mata sebab itulah bangun pagi kena gosok gigi, kena mandi, kena bersihkan muka, tahi mata semua, barulah boleh solat subuh. Contoh yang kedua, apabila kita sakit mata. Contoh kakak ni dia sakit mata. Bila sakit mata, air mata akan kerap keluar. Bila air mata akan kerap keluar, maka terjadilah tahi mata. Jika tahi mata tu terkena pada pakaian dan sebagainya, bendanya tu kotor, tapi hukumnya tidak najis. Seterusnya, kotoran minyak. Kotoran minyak ni contohlah kamu main basikal kan, lepas tu seluar kamu tu terkena minyak rantai, kena rantai, maka kena kotoran minyak. Maka kotoran minyak tersebut kotor, tapi dihukumkan tidak najis. Ini selalu berlaku. Nampak pergi sekolah agama, sekolah kemasaan, kayu basikal, lepas tu dia punya seluar terkena pada dia punya rantai basikal, kena kotoran minyak. Boleh semayang tak? Boleh. Benda tu kotor, tapi hukumnya tidak najis. Kemudian seterusnya, daki. Apakah dia daki? Daki ni orang jadi daki macam ni sebab orang pemalas nak mandi betul-betul. Dia tak sabun tangkuk dia betul-betul lah. Contoh macam ni, jadi daki. Daki ni tebal, kalau awak tak bersihkan betul-betul, bila awak tak mandi betul-betul, dia akan jadi hitam. Benda daki ni kotor, tapi hukumnya adalah tidak najis. Seterusnya, ada 10. Ada 10. Baik, jom kita ulang balik. Yang pertama tadi apa? Ikut Ustaz. Peluh. Yang kedua, air liur. Yang ketiga, lumpur. Yang keempat, tahi telinga. Seterusnya, tahi hidung. Seterusnya, hingos. Okey. Seterusnya, kahak. Okey, ikut Ustaz. Seterusnya, tahi mata. Okey, seterusnya yang ke-8, kotoran minyak. Sebut. Seterusnya, daki. Itu dia. Ada 10 benda-benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Baik. Seterusnya, hukum najis. Ni hukum najis ni. Yang terakhir, apakah dia hukum najis? Kita baca, ikut Ustaz. Benda-benda najis dihukumkan tidak suci. Ia hendaklah dibersihkan supaya kita sentiasa dalam keadaan bersih dan suci. Apa dia? Benda-benda najis dihukumkan tidak suci. Apa-apa sahaja benda najis yang saya terangkan tadi adalah dihukumkan tidak suci. Ia hendaklah dibersihkan supaya kita sentiasa dalam keadaan bersih dan suci. Termasuklah benda yang kotor tadi, tapi tidak dihukumkan najis. Contohlah, korek-korek hidung, tai hidung keluar dekat baju tu kan. Terkena dekat baju, tapi awak biar je. Lepas tu awak nak semayang. Takkan nak biar je tai hidung tu dekat baju kan. Dia kena bersihkan. Kemudian barulah boleh semayang. Kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, takkan badan kita nak kena ada najis.
baru kita nak ada najis, kita nak solat. Boleh ke? Maka hukumnya tidak suci. Tu Jadi ada 3 benda yang kita belajar hari ni. Iaitu yang pertama adalah pengertian najis. Lepas tu benda-benda kotor yang dihukumkan najis. Kemudian benda-benda kotor yang dihukumkan tidak najis. Kemudian yang terakhir adalah hukum najis. Silap, ada 4. Yang terakhir adalah hukum najis. Saya harap apa yang saya terangkan, apa yang saya ajar pada awak ni, saya harap awak faham. Okey. Lepas tu saya akan ada bagi latihan ke awak. Okey, latihan yang ini. Okey, jika di rumah awak ada printer, awak boleh keluarkan soalan ni dan awak boleh terus jawab. Boleh berpandukan pada buku PDF yang mak ayah awak dapat tu. Ataupun slide ni nanti saya akan bagi pada mak ayah awak. Boleh print out. Contoh, Ustaz, saya tak ada print out, macam mana saya nak buat? Tak apa, boleh tulis. Awak tulis soalan ni balik, kemudian awak tulis jawapan. Apakah pengertian najis? Tulislah pengertian najis tadi tu apa. Lepas tu, tak ada printer kan? Tulis balik dalam buku tulis. Isikan tempat kosong dengan betul. Ni buat kotak 2 macam ni, buat. Tulis, tak ada masalah. Ustaz, saya belum naik sekolah, mana ada buku tulis? Ya tahu, memanglah. Pergi kedai depan tu, kedai buku, carilah buku sekeping 2 untuk latihan sementara kita PKPB ni. Saya pun berusaha untuk bagi awak kerja sekolah. Saya pun berusaha untuk buat video untuk awak. Jadi awak kenalah berusaha untuk dapatkan buku tulis. Jadi awak kenalah berusaha untuk menulis. Supaya tulisan awak tu makin cantik dan awak faham apa yang saya ajar. Okay? Lepas selesai saja awak jawab soalan-soalan yang saya bagi ni untuk kelas saya, ambil gambar, kemudian hantar dalam Google Classroom. Okay? Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah lepas ni kita akan ada lagi tajuk-tajuk yang seronok yang kita boleh belajar sama-sama. InsyaAllah itu sahaja.